Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so untuk PDPR kita pada hari ini, kita akan sambung bab 1 pengukuran. Okey, hari itu kita belajar subtopik 1.1. So, hari ini kita akan belajar subtopik 1.2, penyiasatan saintifik. Okey, sebelum kita tengok apa itu penyiasatan saintifik, so kita tengok dululah apa yang sepatutnya kamu tahu sebaik saja kamu habis belajar satu topik ini, okey, iaitu standard pembelajaran dia. Okey, yang pertama adalah mentafsir bentuk-bentuk graf untuk menentukan hubungan antara dua, salah saya tak tertinggal A itu dua, kuantiti fizik. Okey, so maksudnya kat sini kamu tengok graf, okey, kamu tahu okey graf ni apa maksud dia. Okey, yang kedua adalah menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan. Maksudnya daripada graf itu apa maklumat yang kita boleh dapat, kecerunan dia ke, pintasan dia ke, dan seterusnya lah. Okey, so untuk hari ini saya tak pakai buku teks. Okey, 1.1.2 ni saya tak pakai buku teks, saya pakai buku, saya tak ingat apa nama, tapi nama datang dari penerbitnya adalah Pen Asia. Okey, kalau pen tu ada Asia lah kat atas tu. Okey, so sebab saya rasa yang dalam buku ni dia lagi simple, mudah kamu faham. Okey, so untuk pertama kali kita tengok, okey, kita tengok yang untuk subtopik yang pertama, mentafsir bentuk-bentuk graf. So kalau kamu tengok kat sini ada 6 jenis graf kat sini. Okey, kiranya bukan lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenis graf, di mana yang dua ini kita gabungkan. Okey, ya ke? Lebih kurang lah. Okey, so graf utama yang selalu keluar exam adalah graf yang ini dengan ini. Okey, graf ini, tiga ini yang selalu keluar. Ini graf yang pertama, ini graf yang kedua, ini graf yang ketiga. Okey, soalan graf ini, okey, dia keluar dekat mana? Dia akan keluar pada soalan kertas amali kamu, okey, untuk pengetahuan kamu. Okey, untuk fizik start tahun ini tidak ada soalan kertas 3. Hanya ada soalan amali. Okey. Macam mana format SPM? Saya pun berpasal saya tak sentuh format SPM pada hari itu. So, format SPM ni saya akan sentuh bila kita masuk sekolah nantilah, bulan 4 nanti. Okey, saya akan sentuh apa format SPM untuk soalan kertas. Untuk soalan fizik lah. Okey, so kita kembali kepada bentuk graf. So, tiga bentuk graf ini kamu kena hafal. So, yang pertama ni kamu tengok, okey, dia ada paksi Y, dia ada paksi X. Okey, kemudian kita tengok graf ini bermula daripada asalan, lepas tu straight line terus ke atas. So, kalau keluar graf macam ini, jadi kamu perlu, kalau soalan tanya, apakah hubungan graf antara, apakah berdasarkan graf, kalau soalan tanya, saya ulang kalau soalan tanya, berdasarkan graf, nyatakan hubungan antara Y dan X. So, kamu kena kata Y berkadar terus dengan X. So, Y berkadar terus dengan X. Nampak graf garis lurus bermula dengan kosong. Okey, maksudnya tiada pintasan Y. So, ini adalah berkadar terus. Okey, di mana persamaan linearnya adalah Y sama dengan MX. Okey, kalau kamu belajar matematik, kalau kamu main lagi, okay, Y sama dengan MX tambah C. Okey, di mana C itu adalah pintasan Y. Tapi sebabkan pintasan Y-nya ni adalah kosong, jadi Y sama dengan MX tambah kosong lah. So, kita buanglah kosong tu. Okey, sebab apa-apa pun tambah kosong akan dapat nilai yang sama juga. So, persamaan linearnya adalah Y sama dengan MX. Okey. So, kita tengok graf yang kedua. So, graf kedua lebih kurang sama macam graf yang pertama ini, tapi dia ada pintasan. Okey, kalau nampak sini, ada pintasan dia. Okay, ada C dekat sini. Jadi, nampak graf macam ini. Okey, graf yang meningkat, naik ke atas, tapi ada melalui pintasan Y. Jadi, hubungannya kita akan kata Y bertambah secara linear dengan X. Okey, kamu kena hafal ni ya. Okey, Y bertambah secara linear dengan X. Persamaan linearnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Okay, ini yang common lah. Okey, persamaan linear yang paling yang umum yang kamu patut tahu dalam matematik kamu dah belajar. Okey, graf yang ketiga. Okey, dia macam graf nombor 2 tapi dia terbalik. Okey, dia macam graf nombor 2 dia terbalik. Kalau graf yang nombor 2 ni dia meningkat. Okey, tapi graf yang nombor 3 ni dia menurun. Okey, dia ada pintasan Y juga seperti mana graf nombor 2. So, kalau menurun, kita kata hubungannya adalah Y berkurang secara linear dengan X. Okey, Y berkurang secara linear dengan Y berkurang secara linear dengan X. Okey,
Persamaannya adalah Y sama dengan negatif MX tambah C. Okay, kenapa negatif? Okay, kecurunan ini adalah negatif. Okay, kalau kamu kira, kamu dah belajar matematik, kalau kamu kira kecurunan graf macam ni, kamu akan dapat jawapan yang negatif. Okay, so kita tengok graf yang seterusnya. Okay, graf yang dia sini yang keempat lah. Okay, graf yang keempat. Okay, pertama dia macam ini. Kedua dia macam graf yang dekat atas ini. Okay, kamu nampak dua-dua graf ini. Okay, hubungannya adalah Y berkadar songsang dengan X. Okay, tapi sebenarnya okay, Y berkadar songsang dengan X ni lebih tepat kalau kamu jawab yang inilah. Okay, nampak graf macam ini. Graf yang kamu tengok dia menurun macam ini. Okay, so Y berkadar songsang. Okay, Y berkadar songsang dengan X. Okay. Okay, kenapa dia boleh jadi ada dua graf ini? Okay, sebenarnya kedua-dua graf ini, okay, kedua-dua graf ini dengan graf ini adalah sama. Okay, kenapa? Graf yang ini sebenarnya datang daripada graf yang ini. Okay, graf yang kita letak nombor supaya kamu tak pening. Ini graf nombor 4. Ini graf nombor 5. Okay, graf nombor 5 dengan graf nombor 4 sebenarnya adalah satu graf yang sama. Graf nombor 5 ini datangnya daripada graf nombor 4. Kalau kamu tengok paksi dia, ini paksi Y lawan X. Ini paksi Y lawan 1 per X. Jadi, masuk ke sini. Kalau paksi X ini, kamu tukar jadi 1 per X. Maksudnya, kalau sini nilainya adalah 2, 4, 6, 8. So, nilai kat sini adalah 1 per 2, 1 per 4, 1 per 6. Okay. Kamu akan dapat graf yang macam ini berkadar terus. Okay. So, kalau kamu nak cakap macam graf ini, soalan tanya apakah hubungan antara Y dengan 1 per X misalnya, ataupun Y sama dengan 1 per X, Y sama, apa hubungan antara Y dengan 1 per X? So, jawapan kamu adalah Y berkadar terus dengan 1 per X. Saya ulang. Kalau soalan tanya berdasarkan graf, apakah hubungan antara Y dengan 1 per X? So, jawapan kamu adalah Y berkadar terus dengan 1 per X. Ataupun kamu soalan tanya, Y, apakah hubungan antara Y dengan X? Okay, dia bagi graf ini. Okay, tanya kamu, apakah hubungan antara Y dengan X? So, apa hubungannya? Y berkadar terus dengan 1 per X pun boleh. Y berkadar songsang dengan X pun boleh. So, hati-hatilah. Biasanya kalau soalan bagi 1 per X macam ni, okay, kamu nampak ni graf berkadar terus, biasanya saya galakkan kamu jawab Y berkadar terus dengan 1 per X. Okay, kamu tak payah jawab yang berkadar songsang ini. Okay, sebab takut kamu pening. Okay, kalau berkadar songsang biasanya grafnya memang macam ini. Kalau macam ini grafnya berkadar terus. Okay, cuma hati-hati dengan dia punya inilah 1 per X ni lah. Okay, mesti cakap dengan 1 per X, bukannya dengan X. Kalau kamu jawab dengan X, jawapan kamu mesti berkadar songsang. Kiranya kat sini, Y dengan X ini, kamu gantikan dengan paksi dia. Okay, kalau ini adalah Ali, ini adalah Abu misalnya. So, Ali berkadar songsang dengan Abu. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so kita tengok graf yang seterusnya. Saya harap kamu faham yang ini. Okay, hati-hati, kena hati-hati. Ini adalah soalan amali. Biasanya akan sumbang kamu 1 markah. Okay, 1 markah percuma. Yang kelima, okay, nampak graf macam ni, dia melengkung ke atas macam ini, dia melengkung bawah, yang satu melengkung ke atas, satu melengkung ke bawah. So, kalau graf macam ini, okay, jawapannya adalah Y bertambah dengan X. Okay, graf macam ini, graf ini, untuk sebelum-sebelum ni pun tak pernah keluar, tapi saya tak tahulah sebab kamu format baru kan. Okay, so kalau graf macam ini, dia menurun, satu menurun ke atas, lagi menurun ke bawah. Okay, Y berkurang dengan X. Okay, so hati-hati ya. Y berkurang dengan X dengan Y berkadar songsang dengan X tak sama. Kalau Y berkadar songsang dengan X, graf dia terapung saja. Okay, kalau Y berkurang dengan X, okay, dia ada pintasan. Okay, dia ada pintasan Y. So, hati-hatilah. Okay, maksudnya kat sini, kalau kamu dah faham bab ini, bentuk graf ini, kamu dah habis mentafsir bentuk-bentuk graf. Okay, biasanya kalau soalan kertas 3, dia bagi kamu graf. Tapi kalau kamu amali kan, okay, untuk amali biasanya disuruh kamu lukis graf. So, kamu mungkin akan lukis graf ni, graf ini, graf ini. Saya tak rasa akan keluar graf ini. Okay, saya rasa keluar graf ni, ini. Paling susah pun mungkin yang inilah. Graf nombor 5. Okay, so, dah habis lukis graf, dia akan tanya apakah
hubungan antara Y dengan Z misalnya. So, kamu tengoklah graf kamu lukis apa. So, jawab ikut yang saya ajar ni lah. Okay, seterusnya menganalisis graf. Okay, untuk menganalisis graf, okay, biasanya perkara penting dalam menganalisis graf. Okay, yang pertama, taksir bentuk graf. Okay, saya cakap. Okay, menghitung kecerunan serta menentukan kuantiti fizik yang mewakili kecerunan. Okay, so apa kita kena buat? Okay, bila kamu jawab exam dalam amali nanti, kamu dah lukis graf. Bila kamu dah lukis graf, biasanya dia akan suruh kamu cari kecerunan. So, macam mana nak cari kecerunan? Okay, sebelum ni dia tunjukkan ni langkah cara nak cari kecerunan. Okay, yang pertama, langkah untuk bentuk kecerunan. Okay, graf. Okay, yang pertama adalah lukis segitiga. Okay, 8 cm darab 8 cm. Maksudnya 4 kotak besar darab 4 kotak besar. Maksudnya, ke mana 8 cm tu? Ini 8 cm. Ini 8 cm. Maksudnya, ini 4 kotak besar. Ini 4 kotak besar. Okay, saiz graf kamu mesti besar. Okay, mesti lebih besar daripada 8 cm darab 8 cm. Okay, boleh kat sini kalau kamu lukis graf senonek macam ni je. Misalnya, okay, kalau markah tu 3, kamu dapat 2 lah. Kamu hilang markah pada graf. Okay, lukis graf ini dah kamu akan dapat 1 markah. Okay, so sayanglah kalau kamu tak boleh lukis. Okay, kemudian menggantikan nilai menggunakan formula. So, kamu gantikan nilai lah. Contoh macam graf kat sini kan. So, apa koordinat kat sini? Apa koordinat dekat sini? Okay, kalau graf berkata terus, senang lah. Okay, koordinat pertama ni kamu dapat 0, 0. Koordinat kedua ni, baca sendiri nantilah. So, ingat baca koordinat dia mesti X, Y. Okay, X, Y. Jangan baca Y, X. Okay, ramai yang salah. Tak berhenti baca lagi koordinat. Pengalaman saya mengajar hampir 8 tahun ni. Okay, masih ada lagi dah masuk form 4 pun, dah masuk form 5 pun masih lagi tak boleh baca koordinat. So, hati-hati. Baca koordinat X, Y. Okay, so kemudian apa kamu kena buat? Gantikan dalam rumus M sama dengan Y2 tolak Y1. Okay, biasanya kamu buat pergantian ni, kamu dapat 1 markah. Okay, kemudian dah kira-kira pergantian ni yang nilai yang bawah ni. Okay, kira-kira kamu dapat jawapan. Dapat jawapan dengan unit yang betul macam ini. Okay, dapat 1 markah. Okay, biasanya untuk cari kecerunan graf, biasanya kamu akan dapat 3 markah. Okay, kita tengok unit dia. Okay, jawapan dengan unit yang betul. So, apa unit dia? Kamu tengok. Kalau kamu tengok balik kecerunan M adalah paksi Y bahagi paksi X. Okay, paksi Y bahagi paksi X. Di mana kalau kamu tengok paksi Y ni unitnya lah S kuasa 2. Okay, S kuasa 2. Minta maaf lah ya, saya tak ada mouse, saya susah sikit. Okay, S kuasa 2. Di mana paksi Y-nya adalah, kita ke sini, G. Okay, G. So, bila kita nak buat dia punya unit, kamu ada tengok dalam satu topik sebelum ini. So, S kuasa 2 bagi G, saya fikir balik. S kuasa 2. Faham lah ni? S kuasa 2 bagi G. So, apa kamu kena buat? G ini kena bawa naik atas. Kamu dah belajar dalam matematik. Kalau bawa naik atas, dia akan jadi S kuasa 2. Okay, apa jadi pada G? G ini akan jadi kuasa negatif 1. Mana datang 1 ni? Okay, 1 ini, negatif 1 ni datang daripada ini. Sebenarnya, G ini sebenarnya kuasa 1. Bila bawa naik atas, dia akan G kuasa negatif 2. Okay, maksudnya, kalau ini kuasa 2 contohnya, so, bila kamu bawa naik ke atas, dia akan G negatif 2. Okay, dan seterusnya lah. So, itu datangnya unit ini. Okay, slide seterusnya. Okay, yang ini dia kata menghitung luas di bawah graf serta menentukan kuantiti fizik yang diwakilinya. Okay, luas di bawah graf. Okay, kamu kena tahu kalau kita tengok tadi yang slide sebelum tadi. Okay, luas di bawah grafnya macam ini. Kurang ya. Boleh macam ni kan.
So, ini adalah bentuk segi 3. Okay, ini adalah bentuk segi 3. Jadi, kamu perlu cari luas di bawah graf. So, bila cari luas di bawah graf, inilah luas di bawah graf. Okay, kalau kamu tengok, ini adalah bentuk segi 3. Jadi, kamu kena guna rumus segi 3. Luas segi 3. Okay. Luas segitiga sama dengan setengah darab panjang darab lebar. So, panjang dia berapa? Ini baca berapa panjang dia. Okay. Ini pun tengok berapa panjang dia. Okay. Panjang ni kamu jangan ukur pakai pembaris. Tengok dia punya, apa kita panggil, koordinat dia. Okay. Tengok koordinat dia. Contohlah, kalau ini kosong kan. So, ini 3 misalnya. So, panjangnya 3 lah. Okay, kalau sini 5 misalnya. So, lebarnya adalah 5. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang ada graf macam ini. Maaf, tak cantiknya. Okay, ada graf macam ini. Dia suruh cari luas di bawah graf. So, contohnya macam ni. So, ini bentuk trapezium. So, ingat balik apa rumus trapezium. Okay, so untuk luas di bawah graf ni, kamu kena hati-hati. Okay, hati-hati dekat mana? Panjang dengan lebar dia lah. Okay, kadang-kadang segitiga kamu macam ini saja. Kadang-kadang. Okay, so make sure panjang kamu adalah, kalau kamu buat panjang kamu adalah dari sini ke sini. Okay, tinggi dia dari sini ke sini. Maksudnya, kalau sini nilainya 6, sini nilainya 2, jadi tinggi ini adalah 4. Okay, tinggi dia adalah 4. So, hati-hatilah. Okay, untuk graf biasanya luas graf ini yang kamu kena hati-hati. Okay, kemudian serta menentukan kuantiti fizik yang mewakilinya. Kuantiti fizik kuantiti fizik yang mewakilinya ini, okay, biasanya kamu kena pandailah. Okay, macam mana kamu nak tahu? Kamu kena tengok unit. Ini unit apa? Ini unit untuk kuantiti fizik apa dan seterusnya lah. Okay. Kemudian menentukan nilai kuantiti fizik secara interpolarasi. So, interpolarasi tu maksudnya dia akan tanya, cari nilai y jika x sama dengan 3. Contohnya, ataupun cari nilai y jika x sama dengan 2. So, apa kamu kena buat? Cari nombor 2 kat sini. Tarikkan ke atas. Langgar graf. Tak, pergi sana. So, baca kat sini apa nilai dia. So, itu adalah interpolarasi. Okay. Mencari nilai kuantiti fizik secara interpolarasi. Kalau ekstrapolarasi saya tukar graf macam ni. Okay. Ekstrapolarasinya biasanya dia akan biasanya lah dia bagi graf. Apa kita panggil graf tu terapung macam ni. Okay. So, apa kamu kena buat? Bila ekstrapolarasi, soalan katanya macam ni, cari nilai y apabila x sama dengan kosong. Okey, apabila x sama dengan kosong, so apa kamu kena buat? Panjangkanlah. Ambil pembaris, panjangkan bagi selari. So, cari nilai kat sini berapa. Okey, kadang-kadang juga dia akan suruh cari kat hujung ni. Okey, yang tak ada graf. Apa kamu kena buat? Kamu kena buat ekstrapolarasi jugalah. Panjangkan. Okey, pakai pembaris. Lepas tu baru kamu buat interpolarasi. Okey, untuk cari nilai dia. Okey, so saya harap kamu faham lah yang ni. Okey, ini adalah cara untuk menganalisis. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Penyiasatan saintifik. Penyiasatan saintifik ni daripada form 1 kamu dah belajar. Okey, so saya go through laju lah. Okey, yang pertama adalah kaedah yang digunakan untuk menyiasat suatu pernyataan masalah. Okey, kemudian kena pasti masalah. Okey, biasanya memberi pemerhatian. Okey, kemudian kamu kena buat inference. Okey, so bila nak buat inference, ini saya suruh kamu hafal. Okey, make sure kamu buat pemboleh ubah. Yang ini dia buat pemboleh ubah bergerak balas bergantung kepada pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, ini pun boleh, tapi biasanya kalau saya suruh kamu hafal pemboleh ubah dimanipulasi mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi mempengaruhi pemboleh ubah bergerak
balas. Kenapa saya suka biasa guna dimanipulasikan dulu supaya untuk semua-semua ni kamu buat dimanipulasi dahulu. Jangan pembuli ubah bergerak balas dulu. Sebab nanti saya risau kalau kamu tukar, kamu dah pening kepala. Okay, contohnya inference dengan hipotesis ini. Okay, biasanya hipotesis kita nak pembuli ubah dimanipulasi yang dahulu di depan. Okay, so supaya saya tak nak kamu terbalik, saya galakkan kamu hafal pembuli ubah dimanipulasi mempengaruhi pembuli ubah bergerak balas. Okay, biasanya pembuli ubah dimanipulasi saya akan sebut MV lah. Bahasa Inggeris, manipulated variable. Okay, manakala pembuli ubah bergerak balas, RV saya akan sebut responding variable. So, rumus yang baru yang saya galakkan kamu hafal lah MV mempengaruhi RV. Okay, nak hafal ini pun sebenarnya tak ada masalah. SPM pun jawab macam ni pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, cuma saya suka kalau kamu pakai MV mempengaruhi RV. Kemudian, mengenal pasti pembuli ubah. So, dimanipulasi bergerak balas dimalahkan. Sepatutnya ini kamu tahu dimanipulasi adalah pembuli ubah berubah-ubah. Pembuli ubah bergerak balas adalah pembuli ubah yang berubah disebabkan pembuli ubah dimanipulasi. Okay, manakala pembuli ubah dimalarkan adalah pembuli ubah yang kamu tetapkan. Okay, kalau kamu tak tetapkan yang ni, eksperimen kamu tak jadi. Okay, kemudian membentuk hipotesis. So, seperti yang kamu dah belajar, membuat hipotesis guna perkataan semakin. Jadi, saya biasa tekankan pelajar saya untuk guna perkataan semakin bertambah pembuli ubah. Semakin bertambah MV, semakin bertambah RV, titik. Okay. So, saya suka kamu guna perkataan bertambah. Okay. Kenapa? Biasa, macam mana saya nak kata ya? Kalau guna bertambah dan berkurang, okay, itu lebih selamat. Contohlah kalau kamu tulis semakin berat jisim misalnya. Okay, kadang-kadang dalam SPM itu kita anggap salah. Okay, kenapa? Sebab berat tu berat. Okay, berat itu adalah kuantiti fizik. Jisim itu adalah kuantiti fizik. So, seolah-olah apa yang kamu nak sampaikan apa yang kamu nak jawab tu tak ada apa-apa makna lah. Semakin kuantiti fizik. So, saya harap kamu faham apa yang saya cuba sampaikan. Okay, rumus untuk hafal hipotesis ini, okay, mesti semakin bertambah MV, semakin berkurang RV. Titik. Itu jawapan kamu yang sepatutnya kamu hafal. Guna perkataan bertambah atau berkurang saja. Jangan guna perkataan lain. Okay, saya sangat tak galakkan. Okay, kemudian mereka bentuk dan menjalankan eksperimen. Okay, kemudian kamu kena buat menganalisis data dan membuat kesimpulan. So, biasa kalau kertas 3 kamu biasanya stop dekat sini je lah. Okay, tak ada laporan dekat sini. Kalau kertas 3 kamu, dia akan stop dekat sini. Mula daripada sini. Okay, bukan kertas 3, amali. Okay, mula daripada sini. Okay, sampai sini saja. Sampailah kamu kena lukis graf. Lepas tu kamu kena buat graf. Kamu kena jawab soalan beberapa soalan yang dia bagi. Okay, boleh. So, kalau untuk penyiasatan saintifik ni, okay, tekankan kat sini, hafal ini cara macam mana nak buat inference dan juga cara macam mana nak buat hipotesis. Okay, saya lupa nak kat sini. Okay, pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah, jangan guna perkataan jenis. Okay, saya ulang, jangan guna perkataan jenis. Contohnya, jenis air misalnya. Okay, salah. Kamu kena cakap ketumpatan air. Okay, ketumpatan air ke kedalaman air ke. Okay, kenapa? Sebab pemboleh ubah mesti sesuatu yang boleh diukur. Okay, kamu dengar saja perkataan jenis. Kamu boleh ukur jenis ke? Tak boleh kan? Okay, tapi ketumpatan kamu boleh ukur. Okay, boleh dekat sini. Okay, soalan apa-apa lagi tak dekat sini? Tak ada saya rasa. Okay, tak ada. Kena pasti. Yang ni. Kena pasti masalah. Okay, kena pasti masalah. Okay, untuk kena pasti masalah pun ada rumus dia juga. Okay, untuk mengkaji, rumusnya adalah kena pasti masalah. Rumusnya adalah untuk mengkaji hubungan antara MV dan RV. Saya ulang. Untuk mengkaji hubungan antara MV dan RV. MV adalah dimanipulasi, RV adalah bergerak malas. Okay, jangan risaulah. Saya rasa yang ini pun saya akan tekankan lagi sekali sebab ini banyak untuk topik 1.2 ni lebih kepada kamu punya amali nanti. Okay, ni yang terakhir.
Okey, ciri-ciri jadual atas. So, nak buat jadual. Okey, nak buat jadual kamu kena hati-hati. Okey, contohnya kat sini ada tunjuk hubungan antara JCM dan T. Okey, so ni ada M, ada T besar, ada T besar kuasa 2. Okey, biasanya soalan dia akan tanya kamu. Dia akan suruh kamu buat jadualkan A, B, C dan D. Contohlah A, B, C dan D tak apa-apa sajalah. Saya bagi contoh saja. So, dia cakap A, B, C dan D. So, make sure kamu kena ada 4 kolom. Okay, kamu kena ada 4 kolom. Kalau soalan macam ni, so dia akan tanyalah. Buat jadual yang mempunyai data M, T30, T besar dan T kuasa 2. Okay. T kuasa 2 ke tu? T kuasa 2. So, buatlah 4. Kalau tidak, jadualkan A, B dan C. So, 3 kolom sajalah. Okay, ramai pelajar akan confuse dah. Ada M, ada T. Buat eksperimen dapat T besar dah. Tiba-tiba minta T kuasa 2. T kuasa 2 ni apa benda? Okay, T kuasa 2 ni. T ini tadi kamu kuasa 2 kan saja. Kadang-kadang mungkin dia minta. Dah bagi T, kamu dah dapat cari T. Cari 1 per T misalnya. So, apa kamu kena buat? Okay, kalau T ini 2 misalnya. So, 1 per T ni 1 per 2 lah. Okay. Boleh kat sini. Make sure unit mesti ada. Unit ada. Okay, ada unit. Okay. Okay, biasanya untuk jadual ni tak silap saya, amali tak silap saya lah. 3 markah, 3 atau 5. Saya tak silap saya lah. Okay. So, kita boleh ubah dengan manipulasi. Okay, lagi satu. Tempat perpuluhan. Okay, tempat perpuluhan kamu mesti sama. Apa maksud saya sama? Contohlah kat sini kamu ni kan dapat 7.4 kan. Tiba-tiba 10.5 ni sebenarnya 10.51. So 7.4 ni kamu kata 7.40. So 7.40. Kalau 2 titik perpuluhan semua kena 2 titik perpuluhan. Kalau 3 titik perpuluhan semua kena 3 titik perpuluhan. Kalau kamu tengok betul ni. Ini semua 1 titik perpuluhan. Ini semua 2 titik perpuluhan. Ini semua 2 titik perpuluhan. Ini tak boleh. Kalau ini 1 titik perpuluhan, ini 2. Satu balik. Tak boleh. Okey, untuk satu lajur, ini satu kolom, ini bilangan titik perpuluhannya mesti sama. Tak boleh berbeza. Kalau lajur ini dengan lajur yang ini, beza tak ada masalah. Okey, kolom T30 dengan kolom T besar ni, dia punya titik perpuluhan, bilangan titik perpuluhan tak sama, tak ada jadi masalah. Okey, yang penting satu kolom tu mesti sama bilangan titik perpuluhannya. Okey, untuk lukis graf. Graf ini kalau dalam ujian amali sangat banyak markah iaitu 8 markah. Okey, sangat banyak. Okey, 8. Okey, kalau kamu buat dengan penuh hati-hati kamu dapat 8 markah lah. Okey, so bila buat graf dia akan kata lukis graf. Dia kata lukis graf maksudnya kena buat dalam graf lah, kertas graf. Lukis graf X lawan Y misalnya. Tak nak pakai X lawan Y lah. Kita pakai A lawan B. A lawan B. Okay. So, apa maksud A lawan B? A ini adalah paksi Y. B ini adalah paksi X. Okay. Contohnya kalau kita tengok sini, ini T kuasa 2. Ini M. Jadi, soalan dia tanya, lukis graf T kuasa 2 melawan M. So, T kuasa 2 itu adalah paksi Y. M itu adalah paksi X. Okay. So, apa yang disebut dulu ni, ini adalah paksi Y. Okay. Apa yang disebut kemudian, ini adalah paksi X. So, hati-hati. Okay. Kamu salah buat paksi, hilang markah kamu. Okay. Banyak markah, hilang. Okay. Perlu tak, kita panggil ni, tulis tajuk. Okay. Dulu seingat saya tak perlu tulis pun tak ada masalah, tak tulis pun tak ada masalah. Kamu tulis salah pun tak ada masalah. Okay. Tapi itu dululah. Okay. Kita tak tahu yang tahun ni macam mana. Okay. So, bila dah buat paksi ni betul. Okay. Unit mesti betul. Okay. Unit mesti betul. Okay. Dah unit betul. Skala ini mesti betul. Okay. Kalau kamu tengok sini. Skala yang dipilih adalah skala genap. Okay. 1 dengan 1. Maksudnya. 1 kotak sama dengan 1 cm misalnya. Ataupun 1 kotak sama dengan 2 cm misalnya. Okay, kamu tak boleh buat 1 nisbah 2.5. Okay, tak boleh. Okay, tak boleh. Okay, faham kat sini ya.
Okey, nombor-nombornya macam inilah. Okey, dan dia mesti seragam. Okey. Kadang-kadang ada pelajar dia suka potong graf. Dalam fizik tak ada potong graf. Dia mesti mula dengan kosong. Lepas tu ikut urutan yang cantik. Okey. Contoh 20, 40, 60 misalnya. Okey. Kalaulah data kamu terkecil adalah 60 misalnya. So, apa kamu kena buat? Kamu still kena mula dengan 20, 40, 60. Kamu tak boleh kosong 60 terus. Kosong, 60, lepas tu kamu buat 80, 100. Tak boleh. Okay, kamu kena buat kosong. Kalau kamu buat 60, so next itu mesti 120. Okay. Itu pun tak sesuai. Nombor 60 tu pun tak sesuai. Okay, pun salah jugalah. Okay, kemudian size graph. Okay, size graph mesti besar. Okay, saya tak minta kamu nak hafal 10 cm dan 8 cm. Okay, apa yang saya nak katakan ni? Size graph kamu mesti besar. Okay. Besar macam mana? Make sure lebih daripada separuh kertas graf. Okay, kalau kamu malas nak hafal, make sure graf kamu lebih besar daripada separuh kertas graf. Okay, daripada titik pertama ke titik terakhir. Maksudnya daripada titik ini sampai titik sini. Okay, kalau ada titik kosong-kosong, titik kosong-kosong lah. Okay, garis penyesuaian terbaik atau lengkung terbaik perlu dilukis. So, mesti ada garis. Okay, mesti ada garis dan mesti garis lurus. Lalu dalam fizik memang garis lurus lah yang keluar. Jarang keluar garis lengkung. Okay, biasanya memang garis lurus. Okay. Ini pun nanti saya tekankan lagi yang risau. Okay, garisan perlu jelas dan licin. Okay, licinnya maksudnya sekali macam itu je. Sebab kadang-kadang bila kita buat eksperimen, titik kamu tak cantik. Okay, contohlah saya tunjuk sini. Alamak, tak cantik juga. Sekejap ya, saya padam. Okay. Iris. Saya padam semua lah, senang. Okay. Kalau graf kamu, contohlah kamu buat. Ini graf kamu. Dapat tak cantik? Satu macam ini. Satu macam ini. Satu macam ini. Ini misalnya. Janganlah kamu pergi buat garisan dari sini. Garis itu. Garis sini. Garis sini. Garis sini. Okay, buat garisan macam ni salah. Okay. Kalau kamu tengok tadi, perlu jelas dan licin. Okay, licin tu maksudnya, kalau kita ambil warna lain, warna hitam. Okay. Maksudnya kamu buat graf yang licin lah. Sekali je. Okay, satu garis lurus. So, dia kata kat sini, kalau kamu tengok kat sini, okay, garis penyesuaian yang terbaik. Yang terbaik. Okay, terbaik tu maksudnya, kalau ada 5 titik, tak semestinya kamu kena 5 titik. Contoh kat sini kamu tengok, dia kena titik sini dengan titik sini saja. Okey, tiga titik lagi ini tak kena, tapi kita kata graf itu yang terbaik kalau balance. Okey, contoh apa yang maksud saya balance? Okey, ini satu titik dekat atas, dua titik dekat bawah. So ini kita kata balance lah. Dia tak boleh tiga titik pada, contohnya kalau titik sini ada kat sini. Okay, kalau titik tu ada kat sini, so ini bukan garisan penyesuaian terbaik. Okay, sebab apa? Sebab tiga titik yang tak kena tu semua kat bawah. Okay, kamu kena bahagikanlah 2 atas 1 bawah ke 3 atas 2 bawah ke, okay. Tak kena semua titik pun tak ada masalah. Okay, tapi biasanya memang akan kena lah. Okay, at least kena 1. Bila kena 1 maksudnya ada 2 titik tak kena kan. So 2 atas 2 bawah. Okay. Ni pun jangan risau, nanti saya lukis lagi. So saya rasa ini je kot. Okay, so untuk homework kamu, okey, untuk homework kamu buka buku teks fizik, kamu tengok muka surat 16 saya rasa. Kalau tak jumpa pun cari latihan formatif 1.2. Okey, saya ulang, latihan formatif 1.2. Okey, jawab soalan 2. Ada graf dekat situ. So kamu lukis graf tu di dalam kertas graf. Okey, jawab pun dalam graf tu juga. Okey, saya tak kisah pun. Okey, kamu jawab juga dalam graf itu juga. Okey. Boleh kat sini ya, saya ulang ya. Latihan praktis formatif 1.2. Soalan nombor 2 saja yang ada graf tu. Kamu lukis graf dalam kertas graf, lepas tu kamu jawab soalan dekat bawah dia. Okey. Dalam kertas graf yang sama. Okey, tak boleh pakai kertas kerjaan lain lah. Pakai kertas graf yang sama. Okey. So itu saja untuk hari ini.
Okey, sekian. Terima kasih.